Sri Dr. Adam Baba, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi untuk memberikan ucapan dan seterusnya merasmikan Majlis Pelancaran Aplikasi Yakin PPIM ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fatihi lima ughliq wal hatimi lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi hatta tadhiyu bidayah. Terima kasih saudara pengacara majlis. Yang bahagia Datuk Nazim Johan, Pengerusi Persatuan Pengguna Islam Malaysia ataupun PPIM yang sangat terkenal. Yang berbahagia Datuk PS Dr. Muhammad Nur Azman Hassan, Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Teknologi MOSTI, Penasihat Kristen Digital Sekian Berhad Datuk Sri Sheikh Akmal Sheikh Alauddin, Ketua Pegawai Eksekutif Kristen Digital Sekian Berhad Puan Nina Alisa, Ketua Pegawai Eksekutif Mimos Technology Solution Cik Faizal bin Ahmad, sahabat-sahabat PPIM, rakan-rakan media, tuan-tuan, puan-puan, warga Malaysia yang saya kasihi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dengan izinnya dapat kita bersama-sama pada majlis pelancaran aplikasi mudah alih yang dinamakan Yakin, hasil kolaborasi di antara Persatuan Pengguna Islam Malaysia dan Kristen Digital Sekian Berhad. Dan saya ucap juga terima kasih tahniah kerana sambutan 25 tahun PPIM. Mari kita berikan tepukan dulu kepada PPIM. Untuk itu saya secara peribadi makan name tag bertulisan Jawi, nama Adham, kerana sangat gembira dengan perkembangan PPIM. Selain itu, ucap tahniah kepada semua yang terlibat dalam pembangunan aplikasi ini yang mampu memperkasakan pengguna dan usahawan, khususnya di kalangan usahawan beragama Islam. Seterusnya, tentu sekali melibatkan inovasi tempatan yang bernilai tinggi yang mampu menyumbang kepada ekonomi digital negara dan menyumbang kepada masyarakat dunia. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, Islam merupakan agama kedua terbesar di dunia. Menurut kajian oleh Pew Research, penganut Islam bakal bertambah sehingga 2.2 bilion pada tahun 2030. Sehubungannya itu sudah pasti permintaan bagi produk serta servis halal dan patuh syariah dijangka bertambah. Kini produk dan perkhidmatan halal semakin mendapat perhatian global, bukan sahaja disebabkan pertambahan umat Islam dunia, tetapi kerana produk halal dikenali sebagai penanda aras untuk kualiti dan juga jaminan keselamatan yang baik. Selain itu, industri halal juga tidak terhad pada sektor makanan. Sektor-sektor inovasi lain termasuklah pertanian yang hari ini kita betul-betul nak laksanakan secara terperinci. Kewangan, fintech, financial technology, fashion, kosmetik. Datuk Zainal berfashion lagi. Ada satu, fashion yang hebat tu. Kosmetik, farmasi, perusahaan, pelancongan dan juga insurans. Jabatan Perangkaan Malaysia
baru-baru ini telah menerbitkan satu laporan tinjauan berkaitan penggunaan dan pencapaian ICT oleh individu dan isi rumah tahun 2021. Menurut laporan tersebut, pada tahun 2021, iaitu tahun lepas, 98.7% responden yang ditanya mengakui memiliki telefon pintar berbanding 98.2% pada tahun 2020. Jika kita mengambil kira jumlah penduduk Malaysia pada suku keempat tahun 2020. Tahun 2020-2021 kita ingat bahawa aktiviti pendigitalan meningkat dengan mendadak kerana urusan pergerakan yang disebut. Peningkatan terhadap bilangan pengguna dan juga gadget yang menjadi akses kepada internet sudah tentu memacu pertumbuhan berbagai sektor platform e-dagang atau e-commerce dan penggunaan gadget bagi tujuan perbankan secara online. Namun dalam kepesatan penggunaan aplikasi secara atas talian, muncul pula masalah-masalah yang disebutkan tadi, iaitu berkaitan dengan penipuan online dan aktiviti skamer yang berluasa. Lantas, saya yakin di sinilah PPIM dan aplikasi yakin memainkan peranan. Menerusi aplikasi ini, PPIM akan menyokong langkah memperkasa kepenggunaan dengan mengenal pasti perkhidmatan yang mengelirukan dan bersifat scam, seterusnya mempaparkan dalam aplikasi yakin untuk menunjukkan pengguna. Itu yang saya beritahu. Ini satu tindakan ad-time sangat terkini dan terbaik. InsyaAllah, inisiatif ini secara tak langsung akan membantu penggunaan untuk lebih berwaspada sebelum menjalankan apa-apa urusan, bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa penipuan. Sebagaimana kita sedia maklum, peranan PPIM adalah untuk memperjuangkan hak-hak pengguna, seterusnya melahirkan generasi masyarakat yang berakhlak murni. Jelas, aplikasi Muda Alih Yakin ini adalah bertepatan dengan objektif penubuhan PPIM. Lebih-lebih lagi dalam dunia digital, dalam mendidik agar rakyat lebih sophisticated dan celik teknologi. Untuk makluman, saya diberitahu aplikasi Yakin ini ialah aplikasi rasmi PPIM. Aplikasi ini menyediakan ciri-ciri antara lain selain yang kita sebut tadi, seperti ada teknologi yang diletakkan di situ seperti tasbih digital, betul? Waktu solat, arah kiblat, doa harian, dan kalkulator zakat. Malam tadi full moon, kedua terdekat untuk tahun ni, bulan yang purnama tu terdekat. Saya dapat tengok malam tadi di Mosdi pakai teleskop. Bulan terdekat, dekat-dekat tu 300,000 kilometer dia punya jarak. Dan kalau kita lihat kepada teknologi bulan mengambang semalam, saya telah ditunjukkan oleh pegawai Mosdi daripada planetarium terhadap bintang yang berada di selatan dan bintang di utara, yang menunjukkan arah selatan, arah barat dan arah kiblat untuk kegunaan umat Islam seluruh dunia. Kita bernasib baik duduk di khatulistiwa, kerana kita boleh nampak kedua-dua arah bintang yang menunjukkan ke arah selatan dan ke barat, ke utara. Tetapi kalau penduduk di New Zealand, dia tak akan nampak bintang yang menunjukkan arah utara di utara. Penduduk Jepun tak dapat tengok bintang yang menunjukkan arah ke selatan. Di khatulistiwa kita bernasib baik, dua-dua arah dapat terlihat, tentu sekali arah kiblat dapat terlihat. Daripada penangan tersebut, saya melihat bahawa kita memiliki banyak kelebihan sebagai umat Islam di negara Malaysia. Itu yang paling penting. Dan teknologi ini kita boleh gunakan, kaitkan dengan menggunakan kepintaran yang kita ada
sumbangan daripada Christian Digital ini yang membangunkan aplikasi membantu masyarakat keseluruhan. Dan saya diberitahu kita ada pasaran di sini, Datuk Nazir. Orang New Zealand sanggup datang ke Malaysia kerana nak tengok bintang yang di utara. Orang Jepun datang ke Malaysia nak tengok bintang yang berada di selatan. Nampak di atas langit kita. Maknanya kita menjadi juga center fokus untuk mereka berada di negara kita. Tentu dia akan jadi ahli pengguna BPIM kalau kita dapat tackle mereka ini sama-sama. Untuk itu, aplikasi yang berpotensi digunakan sebagai platform untuk membantu dan menyokong peniaga-peniaga untuk mempromosikan produk. Saya harap apabila masuk fasa kedua, Datuk Seri, BPIM dapat menjadikan aplikasi ini platform e-dagang yang bukan sahaja memasarkan harga patut, barang harga patut untuk manfaat pengguna. Hari ini kita tahu harga patut sangat penting kerana menjadi keutamaan kita dikala kita mendapati kekurangan bekalan dan juga peraturan sumber yang ketat berterusan kerana peperangan Ukraine dan juga Rusia serta agresif lockdown yang dilaksanakan di negara China, maka kita perlu melihat juga bagaimana harga patut ini dipamerkan dalam aplikasi Yakin, dan saya yakin dia akan mendapat perhatian pengguna. Saya ingin menzahirkan harapan saya agar BPIM dapat juga membantu menerangkan kepada rakyat dari masa ke semasa menerusi penulisan artikel tentang senario kenaikan harga barang ini. Kenaikan harga barang ini adalah fenomena yang berlaku di peringkat global, bukan di negara kita sahaja. InsyaAllah dengan pemahaman yang jelas berdasarkan fakta dan maklumat sahih, pengguna akan lebih faham berhubung senario semasa kepenggunaan. Untuk itu, keluarga Malaysia yang saya kasihi, BPIM dan Christian Digital juga menyahut saranan yang amat berhormat Perdana Menteri kita, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, untuk mempertabatkan bahasa Malaysia dan menggunakan bahasa ibunda seluas-luasnya dalam aplikasi ini. Lantas, aplikasi Yakin ini telah dibangunkan sepenuhnya dalam bahasa Malaysia. Tahniah diucapkan. Selain itu, aplikasi ini juga turut dibina sebagai platform yang selamat dan terkawal. Betul? Selamat dan terkawal. Pakar cyber security ada sini. Untuk menyumbang dan menderma bagi tujuan kebajikan. Dengan kerjasama sumbangan.com, aplikasi ini juga membantu pengguna untuk menyalurkan sumbangan kepada yang terkesan dengan mudah, selamat kepada organisasi yang sahih dan berdaftar. Dan dengan kekuatan yang diberitahu sebanyak 1.5 juta merantasi 5 platform media sosial, aplikasi ini juga akan menghimpunkan kandungan terkini media sosial secara berpusat dan membolehkan akses lebih pantas kepada para pengguna. Saya suka kongsikan di sini, aplikasi Yakin juga boleh dimuat turun secara percuma, betul? Tidak ada bayaran. Alhamdulillah. InsyaAllah, aplikasi One Stop Center yang mengintegrasikan berbagai kemudahan bermanfaat dalam satu sistem ini akan memudahkan akses pelanggan kepada BPIM di mana-mana jua dan bila-bila masa. Untuk itu, di kesempatan ini saya mengucapkan tahniah sekali lagi kepada BPIM dan Christian Digital atas inisiatif pembangunan aplikasi Yakin. Saya dah beritahu dengan Datuk Azman, apa-apa BPIM datang ke masjid, kita beri keutamaan. Kiranya BPIM nak menganjurkan festival sains teknologi inovasi pun boleh. Kita boleh beri keutamaan. Kerana we have a lot of followers. InsyaAllah. Dan tentang peruntukan, saya akan bincang sendiri dengan Datuk. Okay. Saya dah beritahu tadi, satu rahsia tapi tak boleh beritahu lah.
Semoga semua usaha murni ini dapat memberi inspirasi kepada organisasi dan syarikat yang lain untuk terus berinovasi dan terus berdaya guna. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan aplikasi Mudah Alif Yakin. Majlis mengucapkan